Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwah إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Minta maaf. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita berada pada tajuk di mana Imam Muslim membawakan kepada kita hadis-hadis yang pelbagai berkenaan tentang 3 golongan yang Allah tak akan berbicara dengan mereka dengan lembut, dengan kasih sayang. Allah tak akan pandang mereka dengan pandangan rahmat. Allah tidak akan mengampunkan dosa mereka dan untuk mereka adalah azab yang pedih. Maka siapakah 3 golongan ini? Pada hadis sebelum kita berhenti rehat pada pagi tadi, kita telah baca yang pertama, iaitu yang pertama adalah seorang yang melabuhkan kainnya dalam keadaan sombong. Yang kedua, seorang yang mengungkit sesuatu pemberian yang dia telah berikan. Yang ketiga, al-munaffiq sil'atahu bil halifil kadhib, seorang yang melariskan jualan dia dengan sumpah palsu. Kita nak lihat berkenaan tentang seseorang yang melabuhkan pakaian dia, melabuhkan kain dia. Pada waktu itu, apakah maksud dia? Maka kita lihat pada baris yang ke-2, 4, 6, 8, 11 daripada bawah. Kata Imam Nawawi ketika mana menerangkan hadis ini, jumpa tak? Maka al-musbil izarah, apakah yang dimaksudkan seorang yang melabuhkan kain dia? Adakah umum semua yang melabuhkan kain termasuk di dalam amaran ini ataupun ada syarat yang tertentu? Maka kata Imam Nawawi, fa ma'nahu al-murkhilahu al-jarru al-jarru tarfah khuyala, seseorang yang melabuhkan pakaiannya dengan sombong. Niat dia adalah untuk sombong. Apakah dalil daripada mana datangnya perkataan sombong? Sebab hadis yang kita baca tadi tak ada sebut sombong. Maka di sini kata Imam Nawawi, kama jaa mufassiran fil haditsil akhar, seperti mana datang dijelaskan dalam hadis yang lain. Dan ini kita kena banyak lakukan ketika mana kita melihat sesuatu hadis. Maka kadang-kala jangan kita ambil bulat-bulat hadis tersebut. Sebaliknya, kadang-kala ada detail, ada penerangan hadis tersebut daripada hadis yang lain. Maka dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala. Ada perkataan khuyala tambahan. Nabi sebut orang yang berjalan meliritkan kain kerana sombong, maka Allah tidak akan memandangnya dengan pandangan kasih sayang. Maka kata Imam Nawawi, wa hadha at-taqyid bil jar khuyala'a yahtassu bi umumil musbil. Maka mana-mana orang yang pada waktu itu berjalan dengan menyerit kain, melabuhkan kain, selain daripada wanita, ini untuk lelaki, pada waktu itu niat dia adalah untuk sombong, maka termasuk dalam hadis Nabi SAW ini. Okey, adakah boleh pada waktu itu nak melabuhkan kain ketika maksudnya kain, pakaian, labuh ketika mana dia bukan dengan niat sombong? Maka kata Imam Nawawi, wa qad rakhasa an-nabiyyu fi dhalika li Abi Bakr as-Siddiq. Nabi pernah mengizinkan perkara itu kepada Abu Bakar as-Siddiq. Maka Nabi bersabda, lasta minhum, engkau wahai Abu Bakar tidak termasuk daripada kalangan orang yang sombong. Maka kalaulah sesuatu pakaian itu labuh bukan kerana sombong, maka tidaklah termasuk di dalam celaan ini, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala.
Okey. Kemudian persoalan seterusnya, adakah pada waktu itu hanya kain? Sebab dalam hadis menyebut al-izar, hanya menyebut kain. Maka pada waktu itu bagaimana pula dengan jubah? Bagaimana pula dengan seluar? Bagaimana pula dengan pakaian? Adakah boleh dilabuhkan ataupun tidak? Maka baris bawah tu, qala al-Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, berkata Imam Ibn Jarir At-Tabari, wa dhikru isbal al-izari wahdah li'annahu kana 'amatu libasihim. Nabi hanya menyebut kain kerana itulah pakaian yang biasa dipakai oleh para sahabat pada waktu itu. Namun wa hukmu ghairihi minal qamisi wa ghairihi hukmuh. Namun apapun yang selain daripada itu, hukum dia sama seperti izar, seperti kain. Dan ini dijelaskan dalam sepotong hadis daripada sabdaan Nabi SAW, daripada riwayat Salim bin Abdullah bin Umar, daripada Abdullah bin Umar, yang telah diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasa'i dan Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Sabda Nabi SAW, al-isbalu fil izar wal qamis wal imamah man jarra syai'an khuyala'a lam yanzurillah. Maksudnya ianya terikat dengan apabila ada sombong pada waktu itu. Kalaulah tidak ada sombong, maka tidaklah tercela untuk melabuhkan sesuatu. Wallahu alam. Riwayat yang ke-295, teruskan. Assalamualaikum. Hai. Maka sabda Nabi SAW, ada 3 golongan yang Allah tidak akan berbicara dengan mereka dengan bicara kasih sayang pada hari kiamat. Siapakah mereka? Sama, cuma perkataan yang digunakan berbeza. Yang pertama, al-mannan allazi la yu'ti syai'an illa manna. Seorang pengungkit yang tidak memberi sesuatu apapun kecuali dia suka mengungkit. Maka Allah tak suka. Nikmat yang dia ada, yang dia boleh kongsi, yang dia boleh bagi, itu datang daripada Allah. Maka kenapa dia nak mengungkit? Ingat tak aku pernah tolong kau? Ingat tak aku pernah bantu? Ingat tak aku pernah bagi RM10 kat kau? Ingat tak aku pernah bagi kau 10 sen? Benda-benda kecil, besar, semua benda dia nak ungkit. Maka pada waktu itu Allah tidak suka perbuatan ini. Yang kedua, sabda Nabi, wal munafiq sil'atahu bil halifil fajir. Seseorang yang melariskan jualannya dengan sumpah fajir, sumpah palsu. Dan yang ketiga, wal musbilu izarah, dan seorang yang melabuhkan pakaian dia, kain dia, izar maksudnya kain. Seseorang yang melabuhkan kain dia dalam kurungan, begitu juga pakaian dengan sombong. Itu ada dalam syarah yang kita dah baca tadi. Terus 296 baca terus. Maka dengan sanad yang lebih kurang sama, sabda Nabi SAW, ada 3 golongan yang mana Allah tak akan, Allah tak akan berbicara dengan mereka dengan kasih sayang. Allah tak akan pandang kepada mereka dengan pandangan kasih sayang. Dan Allah tidak akan menyucikan mereka dalam kurungan. Allah tak ampunkan dosa mereka. Dan untuk mereka adalah azab yang pedih. Maka siapakah 3 golongan itu? Sama seperti riwayat sebelum ini, yang melabuhkan pakaian kerana sombong, yang mengungkit setiap pemberian, dan juga seorang yang melariskan jualan dengan sumpah palsu. Terus sabda Nabi SAW, cuma dalam hadis ini 3 golongan tu berbeza. Sabda Nabi salasatun, ada 3 golongan yang Allah tak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat. Allah tidak akan menyucikan mereka dalam kurungan. Allah tidak akan mengampunkan mereka. Berkata Abu Muawiyah, dan Allah tidak akan pandang kepada mereka, dan untuk mereka adalah azab yang pedih. Siapakah 3 golongan ini? Dalam hadis ini berbeza daripada hadis yang lain. Apakah 3 golongan ini? Yang pertama, syaikhun zani, dah tua masih lagi berzina, al-a'yadzubillah. Wa malikun kazzab, seorang raja, dia sepatutnya tak perlu nak berbohong. Selalunya orang berbohong kerana takutkan sesuatu, takut kehilangan sesuatu. Dia dahlah raja, pemimpin, masih lagi berbohong.
Dan yang ketiga, wa'ailun mustakbirun, seorang yang miskin, seorang yang tak ada apa-apa, masih lagi pada waktu itu nak sombong. Maka Allah tidak akan pada waktu itu layan mereka dengan layanan kasih sayang. Nah, terima kasih banyak-banyak kepada sahabat-sahabat yang beri gift Ummi Abi. Jazakumullah khairan. Terus, okey, kata para ulama, kenapa hadis-hadis yang pelbagai yang menceritakan 3 golongan yang Allah tak layan, Allah tak pandang, Allah tak berbicara, Allah tak ampunkan mereka? Apakah sebabnya yang kita boleh belajar daripada 3 golongan ini? Maka lihat kepada baris yang kedua, 6 daripada bawah. Sababu takhsis thalatha bil wa'id. Sebab kenapa dia khususkan amaran dengan 3 golongan yang pelbagai ini. Maka kata qadi ayat, sababuhu anna kulla wahidin minhum, sebabnya adalah setiap daripada 3 golongan yang pelbagai ini, iltazamal maksiyah, mereka pada waktu itu terus menerus melakukan maksiat, al-madhkurah, yang disebutkan, ma'abu'diha minhu, dalam keadaan sebenarnya mereka tak perlukan pun buat maksiat tadi, tak perlu. Pada waktu itu bukanlah dalam keadaan mereka pada waktu itu benar-benar memerlukan melakukan maksiat tersebut. Wa adam daruratih, mereka tak ada keperluan pun untuk maksiat tersebut. Wa du'fi dawa'iha, dan lemahnya ajakan-ajakan nafsu untuk maksiat ini. Wa in kana la yu'dharu ahad bi dhanbin, walaupun tidaklah boleh diberikan alasan untuk mana-mana dosa. Sebagai contoh, seorang yang pada waktu itu nak melariskan jualan, adakah boleh dia melariskan jualan tanpa bersumpah palsu? Jawapan dia boleh. Maka kenapa nak bersumpah palsu? Seorang yang suka mengungkit, boleh tak dia pergi dalam keadaan tak mengungkit? Boleh. Adakah dia akan dapat sesuatu dengan mengungkit? Tak dapat apa-apa pun, orang lagi benci adalah. Maka dia tak ada keperluan pun untuk melakukan maksiat tersebut. Begitu juga orang yang melabuhkan pakaian kerana sombong. Maka ada keperluan tak pada waktu tu nak melaburkan pakaian untuk sombong? Tidak ada. Maka sebab itu dosa mereka adalah berat, kerana mereka tidak ada keperluan pun dan tidak ada dawa'i, ajakan yang kuat kepada dosa-dosa, tetapi mereka tetap terjebak dengan dosa. Begitu juga hadis yang kita baru baca, yang dah tua, walaupun nafsu masih ada, tapi pada waktu itu kenapa masih nak berzina? Dah tua. Sepatutnya pada waktu itu dia mengambil kesedaran untuk bertaubat dan sebagainya. Seorang raja yang dah memiliki segala-galanya, apa keperluan untuk dia berbohong? Dan seorang miskin pada waktu itu yang tak sepatutnya sombong, apa yang dia nak sombongkan, apa yang dia ada untuk sombongkan, tetapi masih sombong. Maka inilah antara sebab yang dinukilkan oleh Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala. Terus, sabda Nabi SAW, salasun, ada 3 golongan, la yukallimuhum Allah, ya Allah tidak akan berbicara kepada mereka dengan kasih sayang pada hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, Allah tidak akan pandang mereka dengan pandangan rahmat. Wala yuzakkihim, Allah tidak akan menyucikan mereka, iaitu tidak akan mengampunkan dosa mereka. Dan untuk mereka adalah azab yang pedih. Yang pertama, rajulun, seseorang, ala fadli ma, memiliki lebihan air daripada keperluan. Fadl maksudnya lebih. Lebih apa? Lebih daripada keperluan. Dia ada air, dan air itu lebih daripada keperluan dia. Dekat mana dia ada air? Bil falah, dekat padang pasir, dekat tempat yang susah nak jumpa air. Namun apakah sikap dia walaupun dia ada air lebih daripada keperluan? Yamna'uhu min ibnis sabil, dia masih menghalang para musafir untuk minum air tersebut. Padahal orang perlukan air, dan dia pun ada lebihan air, dia masih lagi halang orang untuk minum daripada air tersebut. Tidak ada empati, tidak ada peri kemanusiaan. Yang kedua, warajulan bay'a rajulan bisil'ah, seseorang yang pada waktu itu berjual beli dengan sesuatu barangan. Ba'dal asar, selepas asar, fahalafa, dan dia bersumpah kepada orang tersebut, billahi, dengan nama Allah, li'akhadhaha, supaya orang tersebut mengambil akan belian tadi, jualan tadi, bikaza wa kaza, dengan jumlah yang tertentu. Fasaddaqah, maka kerana dia bersumpah menggunakan nama Allah,
pembeli pun percaya, wa huwa ala ghairi zalik, padahal barang itu berbeza daripada apa yang didakwa. Berbeza. Maka kenapa disebut lepas asar? Melihat pada baris yang keempat, wa khussa ma ba'dal asar li syarafihi, kerana itu adalah waktu berkumpulnya malaikat malam dan malaikat siang. Kenapa tu? Apa adik tu? Hati ya. Okey, terus yang ketiga, faham ke tak ni? Maka pada waktu itu dia bersumpah supaya orang beli sesuatu daripadanya, bahawa benda ni bagus-bagus, tapi bila beli tidak. Maka pada waktu itu Allah murka dengan orang seperti ini. Yang ketiga, warajulun baya'a imama, seseorang yang pada waktu itu mentaati pemimpin. Bai'ah maksudnya memberikan janji taat setia. Berjanji, aku akan setia, aku akan mentaati bai'ah kepada pemimpin. Tapi apakah sikap dia? La yubayi'uhu, dia tidak berbai'ah, memberi taat setia kepada pemimpin tersebut kecuali kerana dunia. Fa in a'tahu minha, jika dia diberikan daripada dunia, wafa, maka dia penuhi janjinya. Wa illam yu'tihi, kalaulah tak diberikan sebarang dunia, lam yafi, maka dia tidak memenuhi janji dia. Sebenarnya dia bukan nak taat pun, dia lebih kepada nak habuan dunia. Dan ini kita nampak banyak pada kebanyakan orang yang terlibat di dalam mengejar sesuatu jawatan. Dia hanya bersama ketika mana adanya jawatan. Ketika mana tak dapat apa-apa, maka pada waktu itu dialah yang menjadi pembuka rahsia, pencela yang teruk dan sebagainya. Terus, maka berhati-hati dengan orang yang ketiga-tiga golongan ini. Riwayat 299 terus. Cuma perkataan berbeza dalam sanad yang lain, digunakan perkataan sawama. Kalau hadis atas perkataan baya'a. Sawama bermaksud berlakunya tawar-menawar, dan ketika mana tawar-menawar, pada waktu itu dia bersumpah dengan mengguna nama Allah, bahawa benda ni sekian-sekian, barang ini bagus, kualiti dan sebagainya, tetapi adalah sebaliknya. Terus riwayat yang ke-300, ada tiga golongan yang Allah tak akan berbicara dengan mereka, tak akan memandang mereka. Maksudnya dengan pandangan dan perbicaraan kasih sayang rahmat. Untuk mereka adalah azab yang pedih. Rajulun halafa ala yamin, seseorang yang bersumpah setelah daripada salat asar, ala mali muslimin, untuk pada waktu itu harta seseorang Islam. Kenapakah dia bersumpah dengan harta tersebut? Faqata'ahu, supaya dia boleh mengambilnya untuk dirinya. Iqtata'a bermaksud ikhtassa nafsahu bih. Dia bersumpah untuk dia mendapatkan harta seseorang, sama ada dengan dia menjual barang palsu, ataupun pada waktu itu dia untuk meminjam, untuk menarik perhatian. Maka dia bersumpah untuk mendapat kepercayaan, supaya dia boleh mendapat pada waktu itu harta sesuatu. Kadang-kala baru-baru ni pun bukanlah baru-baru ni, dah beberapa bulan yang lalu, pada bulan Ramadan, ada seorang ini pada waktu tu datang masjid, solat, dia berbaik dengan ada beberapa petugas masjid dekat tempat saya lah, dekat Al-Ikhlas Section 13. Pada waktu tu tunjuk baik, cakap baik, jaga solat untuk seketika. Dan pada waktu itu dia menonjolkan dirinya yang dia boleh bantu untuk sesuatu urusan berkenaan tentang permit pekerja. Ada beberapa pekerja dekat kawasan Masjid Al-Ikhlas. Nampak baik, dipercayai semua. Pada waktu tu menunjukkan agama dia. Bila dah dapat duit lebih kurang 40,000 untuk permit kerja beberapa orang pekerja luar negara, maka pada waktu itu dia berubah sikap dia. Maka termasuk dalam ini, seseorang yang pada waktu itu menipu orang lain untuk mendapat duit orang tersebut dengan sumpah, dengan nama Allah dan sebagainya, maka nanti Allah tak akan pandang dia. Dekat dunia mungkin terlepas, dekat dunia mungkin tak ada orang pada waktu itu boleh dapat balik duit, harta hak dan sebagainya, kerana kelicikan dia dan sebagainya. Tetapi di hari akhirat,
maka pada waktu itu akan diazab dengan azab yang pedih. Maka sebab itu kita kena berhati-hati, lagi-lagi dengan orang yang menggunakan agama, menggunakan nama Allah. Tujuan dia apa? Sabda Nabi SAW tadi, tujuannya adalah pada waktu itu faqtata'ah, untuk memperolehi harta orang lain, untuk mendapatkan harta orang lain dengan sumpah yang dilakukan, dengan nama Allah yang dia jual, yang disebut dan sebagainya. Al-'iyadzubillah. Terus bab yang ke-47. Lalu kita dah selesai dah berkenaan tentang tajuk 3 golongan yang Allah takkan bercakap dengan mereka dengan percakapan kasih sayang. Allah takkan pandang mereka dengan pandangan rahmat. Allah takkan ampunkan dosa mereka, dan untuk mereka adalah azab yang pedih. Antaranya adalah orang yang bersumpah palsu untuk mendapatkan sesuatu daripada dunia. Seseorang yang mengungkit-ungkit sesuatu pemberian, dan seseorang yang pada waktu itu dia melaburkan pakaian dia kerana kesombongan. Bab yang seterusnya berkenaan tentang bayani ghilazhi tahrim, beratnya pengharaman qatlil insani nafsah, seseorang manusia yang membunuh dirinya sendiri. Maka besar dosa tersebut, besar amaran untuk orang yang membunuh dirinya sendiri. Wa anna man qatala nafsahu bi syai'in, dan sesungguhnya seseorang yang membunuh dirinya dengan sesuatu, uzziba bihi finnar, maka akan disiksa dengan benda tersebut di dalam neraka. Maksudnya kalaulah dia bunuh dirinya dengan dia cocok diri dia, maka azab di dalam neraka adalah dia akan terus menerus mencocok dirinya dengan benda tajam. Seseorang yang membunuh diri dia minum racun, maka nanti di hari akhirat dalam neraka, maka itulah antara azabnya. Seseorang yang membunuh diri dengan terjun daripada tempat yang tinggi, maka dalam neraka itulah keadaan dan situasi dia. Maka bahagian yang kedua tajuk ini adalah bahawa sesungguhnya seseorang yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka sesuatu tersebutlah yang akan digunakan untuk mengazabnya dalam neraka. Wa annahu la yadkhulul jannah, dan sesungguhnya tidak masuk syurga kecuali seseorang yang benar-benar Islam, yang benar-benar menyerah diri, yang benar-benar beriman. Riwayat 301 terus. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qatala nafsa, barang siapa yang membunuh dirinya bihadidatin, dengan sepotong besi, dalam kurungan yang tajam. Pada waktu tu dia potong dirinya dengan besi, sama ada dia kerat tangan dia, pada waktu tu dia lukakan diri dia, pada waktu itu dia tusuk diri dia. Maka sabda Nabi, fahadidatuhu, maka besi yang sama, besi tajam yang sama, pada waktu itu akan digenggamkan pada tangannya. Allah letakkan pada tangannya. Yatawajja'u biha, dan dia akan menikam dirinya dengan besi tersebut pada perutnya dalam api neraka selama-lamanya. Macam mana dibunuh dirinya, maka itulah siksaannya pada hari kiamat kelak. Wa man syariba samman, barang siapa yang membunuh dirinya dengan minum arak, faqatala nafsa, lalu dia bunuh dirinya sendiri, fahuwa yatahassa, maka dia akan terus menerus meminum racun, saman racun, minta maaf, dia akan terus menerus meminum racun dalam neraka selama-lamanya. Wa man taradda, barang siapa yang terjun daripada tempat yang tinggi, min jabal, daripada bukit, lalu dia membunuh dirinya sendiri, fahuwa yataradda, maka pada waktu itu dia akan dihukum dengan hukuman yang sama. Dia akan dijatuhkan daripada tempat tinggi, lalu jatuh ke dalam gaung neraka, kekal selama-lamanya dalam keadaan tersebut. Tapi bukanlah khalidan ini sebagai taghlis, amaran keras. Kalaulah dia beriman, akhirnya Allah akan masukkannya juga ke dalam syurga. 302 baca sampai habis. Demam ke? Terus? Terus riwayat 303 masih lagi berkenaan tentang orang yang membunuh dirinya sendiri, akan dihukum
dengan bagaimana cara dia membunuh diri dia. Terus riwayat 303 baca sanad dia, baca rantaian perawi dia. Maka daripada Thabit bin Dhahak radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau telah berbai'ah. Apakah maksud berbai'ah? Memberikan janji taat setia untuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tahta syajarah, di bawah sebatang pokok. Wa anna Rasulullah, dan sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man halafa, barang siapa yang bersumpah, ala yaminin, di atas sesuatu sumpah, bimillatin, dengan agama selain daripada Islam. Maksudnya pada waktu itu dia bersumpah dengan agama Yahudi, demi agama Yahudi, demi agama Nasrani dan dan sebagainya. Akan dihukum bagaimana yang demikian juga. Betul. Bila istiqamah baca suratul Mulk dan Ad-Dukhan, ada jadi pembela kita. Betul? Maka surah tersebut akan menjadi pembela untuk orang yang istiqamah membacanya, terutamanya surah Mulk, untuk pembela ketika mana di dalam kubur. Kita dah baca dalam hadis riwayat Tirmizi. Maka sabda Nabi SAW, barang siapa yang bersumpah, hadis yang ke-303 dalam Sahih Muslim, barang siapa yang bersumpah dengan sesuatu sumpah, tapi dia bukan bersumpah dengan nama Allah, sifat Allah dan sebagainya, dia bersumpah dengan agama selain agama Islam, kadhiban, sebagai satu sumpah yang bohong, fahuwa kama qal, maka dia akan peroleh apa yang diucapkan. Wa man qatala nafsah, barang siapa yang membunuh dirinya sendiri, bisyai'in, dengan sesuatu cara, uzziba bihi, dia akan diseksa dengan cara yang sama dia membunuh dirinya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Walaysa ala rajul, dan tidaklah ada apa-apa kewajipan ke atas seseorang, nazrun, yang telah bernazar pada sesuatu, la yamlikuh, yang bukan milik dia. Seseorang yang bernazar pada sesuatu yang bukan milik dia. Kalaulah contohnya kalaulah aku ada 1 juta contoh, maka aku akan buat, maksudnya kalaulah contoh aku dapat benda-benda sekian, maka aku akan bagi 1 juta. Dia tak ada pun 1 juta. Maka pada waktu itu tidaklah pada waktu itu menjadi apa-apa tanggungjawab ke atasnya. Maka bernazar dengan sesuatu yang dia tidak miliki, maka pada waktu itu tidak ada sebarang kewajipan kepadanya. Permasalahan tersebut ada lebih detail di dalam perbincangan fiqh. Riwayat 304 terus. Sabda Nabi SAW, laisa ala rajulin nadhrun, tidaklah ada sebarang kewajipan ke atas seseorang pada nazar, fima la yamlik, yang dia tidak memiliki barang tersebut. La'nul mu'min, melaknat seorang beriman adalah sama dosa seperti membunuhnya. Wa man qatala nafsah, dan barang siapa, maksudnya dosa besar, seperti mana membunuhnya dosa besar, maka melaknat seseorang yang beriman itu pun adalah dosa besar. Wa man qatala nafsah, dan seseorang yang membunuh dirinya dengan sesuatu di dunia, uzziba bihi, maka dia akan diazab, diseksa dengan cara yang sama dia bunuh dirinya pada hari kiamat. Wa man idda'a da'wa kadhibah, dan barang siapa pada waktu itu mendakwa dengan sesuatu dakwaan yang palsu, liyatakassara, supaya dia boleh memperbanyakkan dengan dakwaan palsu tadi sesuatu, lam yazidhullahu illa qillah, maka tidaklah Allah akan tambahkan untuknya kecuali lagi sedikit. Apakah maksud liyatakassara? Dia bersumpah pada waktu dia mendakwa sesuatu untuk memperbanyakkan sesuatu. Maka boleh lihat 2 muka surat selepas itu, 2 muka surat, maksudnya pada hujung bab. Pada hujung bab, pada baris yang ke-2, 4, 6, baris yang ke-9 daripada bawah. Jumpa tak? Jumpa tak? Apakah maksud liyatakassara? Dia mendakwa sesuatu supaya dia boleh memperbanyakkan sesuatu. Maka kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, menukilkan daripada Qadhi Iyad, huwa amun fi kulli da'wah, ianya adalah umum. Nabi punya larangan ini adalah umum pada setiap dakwaan, yatashabba'u bihal mar'u
untuk manusia menampakkan dengan sesuatu lam yu'ta yang sebenarnya dia tak ada. Sebagai contoh apa? Sebagai contohnya minmal, harta. Dia tak kaya pun. Tetapi pada waktu itu dia menampakkan dirinya kaya. Maka ianya termasuk di dalam amaran Nabi SAW. Barang siapa menampakkan sesuatu, mendakwa sesuatu, walaupun dia kata saya tak dakwa, tetapi pada waktu itu dia menonjolkan sesuatu dengan niat yang hanya Allah tahu. Mungkin kat dunia ni dia bagi alasan, mana ada saya buat macam ni bukan dengan tujuan begitu. Tapi sabda Nabi, barang siapa yang mendakwa sesuatu dengan tujuan untuk menambah sesuatu, contohnya tujuan dia nak menambahkan harta supaya orang percaya dengan apa yang dia buat, maka pada waktu itu untuk itu dia pun memakai kenderaan yang besar, memiliki rumah yang besar, menunjukkan duit yang banyak, maka termasuk. Sebab itu kata Imam Nawawi, contohnya orang yang pada waktu itu dia nak menambahkan harta, maka pada waktu itu dia pun menipu, mengkaburkan pandangan orang dan nak mendakwa dirinya kaya, maka dia buat apa yang dia buat. Bukan sekadar itu, au nasab, contohnya keturunan. Dia bukanlah daripada keturunan yang raja ke apa, tetapi pada waktu itu dia mendakwa dia adalah tengku sekian, dia adalah keturunan raja, sepupu raja dan sebagainya. Maka ini pun termasuk di dalam amaran yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis. Yang ketiga, ilmu. Dia tak ada ilmu, tetapi pada waktu itu dia, perbuatan dia, sikap dia, percakapan dia mendakwa seolah-olah dia mempunyai ilmu, maka itu pun termasuk. Ataupun agama, maka pada waktu itu dia tidaklah orang yang kuat agama, tetapi dia menunjukkan dirinya seolah-olah begitu. Maka sebab itu di hujung baris tersebut minta maaf, yang baris bawah dia, nanti kita akan baca juga bahawa at-tahzir, amaran daripada ightirar, daripada tertipu dengan amalan-amalan zahir manusia. Jangan percaya dengan zahir manusia, kena berhati-hati dengan pelbagai karenah manusia. Jelas ke jelas? Terus baca hadis tu. Wa man halafa, dan barang siapa yang bersumpah dengan sesuatu sumpah sabrin, bertujuan merampas hak orang lain, fajiratin, dengan sumpah palsu. Maka di manakah khabar dia? Mana sambungan dia? Untuk itu kita perlu baca muka surat sebelah pada baris yang ke-2, 4, 6, 8 daripada atas. Baris 8 daripada atas. Maka apakah maksud dia? Kata Imam Nawawi, menukilkan daripada Qadhi Iyad. Jumpa tak? Kata Imam Nawawi, lam ya'ti fil hadisi huna, tidak dijelaskan dalam hadis ini jawapan bagi kenyataan tersebut. Barang siapa yang bersumpah sabar, bertujuan merampas sesuatu hak orang lain, fajiratin, dengan cara yang salah, dengan sumpah yang palsu. Maka apakah maksud dia? Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maksudnya cara nak faham hadis ini, kita kena sambungkan dia dengan awal hadis. Sebab dia tergantung. Barang siapa yang bersumpah dengan sesuatu, sumpah yang palsu untuk merampas hak orang lain, baki tak ada, sambungan tak ada. Maka apakah sambungan dia? Pada waktu itu sama, sambungan dia adalah contohnya untuk dia mendapat tambahan sesuatu, tambahan harta, tambahan kedudukan, tambahan kemasyhuran. Maka sebab itu dia buat apa yang dia buat. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apakah maksud yamin sabar? Maksud daripada yamin sabar adalah hiyallati alzama bihal halif wa indal hakim. Sumpah yang seseorang itu berikan di hadapan hakim, di hadapan pemutus bicara di mahkamah. Maka bila dia bersumpah, maka ditentukan itu adalah milik dia. Maka ini pun termasuk dalam larangan ini. Dan seseorang yang hakim putuskan sesuatu yang bukan hak dia sebagai milik dia, tetap dia berdosa dan dia kena pulangkan balik barang tersebut. Keputusan hakim untuk sesuatu yang bukan milik seseorang, maka orang tersebut tetap tidak boleh menggunakan perkara tersebut. Jelas ke jelas? Terus baca hadis. Baca sampai habis. Terus.
Sabda Nabi SAW terus, man halafa, barang siapa yang bersumpah dengan sesuatu dengan agama selain Islam, kaziban, berdusta, muta'ammidan, sengaja, maka dia akan peroleh apa yang dikatakan. Terus, waman qatala, barang siapa yang membunuh seseorang dengan barang siapa membunuh dirinya dengan sesuatu cara, azabahullah, Allah akan mengazabnya dengan cara yang sama di dalam neraka Jahannam. Hadis ini adalah hadis Sufyan. Adapun Syu'bah, maka riwayatnya adalah Nabi SAW bersabda, man halafa, barang siapa yang bersumpah di atas agama selain Islam, fahuwa kama qal, maka pada waktu itu dia akan beroleh apa yang diucapkan. Maksudnya, kalaulah dia bersumpah atas agama Yahudi, dia khawatiri dia akan mengikuti agama tersebut. Kemudian, waman zabaha, dan barang siapa yang menyembelih dirinya sendiri dengan sesuatu, dia kelar leher dia dengan sesuatu, maka itulah siksaannya kelak pada hari kiamat. 306 terus. Kami telah bersama dengan Nabi SAW dalam peperangan Hunain. Terus, maka Nabi telah bersabda kepada seorang lelaki yang dianggap sebagai orang Islam, tapi sebenarnya dia tidak, dia seorang munafik. Maka pada waktu tu Nabi berkata dengan dia, Nabi berkata tentang dia, pada waktu tu dia tidak tahu, pada sahabat yang lain dengar, Nabi bersabda, innahu min ahlin nar, orang ini daripada kalangan penghuni neraka. Terus, maka ketika mana kami telah menghadiri peperangan, maka lelaki ini dia telah berperang dengan begitu dahsyat, qitalan syadida, fa asabathu jirahah, maka dia telah ditimpa dengan luka. Maka dikatakan kepada Rasulullah, wahai utusan Allah, ar-rajulul ladzi, lelaki yang Tuhan kata baru tadi bahawa dia daripada kalangan ahli neraka, maka dia telah berperang dengan begitu dahsyat, wa qad mata, dan meninggal dunia. Maka Nabi tetap bersabda ilan nar, maka tempatnya adalah neraka. Fakada ba'dul muslimin, maka perkara ini menjadi berat ke atas sebahagian orang Islam. Yartab juga memberi maksud ragu-ragu. Kenapa dia berjuang dengan bagus, kenapa tak dapat syahid, kenapa dianggap sebagai bukan Islam? Fabainamahum ala zalika, maka sedang para sahabat berada dalam situasi tersebut, maka tiba-tiba ada suara yang berkata, fa innahu lam yamut, orang tersebut masih lagi belum meninggal dunia, akan tetapi dia telah terkena luka yang banyak. Falamma kana minal lail, maka ketika mana datangnya malam, lam yasbir, maka dia tidak bersabar atas ujian luka yang menimpanya. Faqatala nafsah, maka dia telah bunuh dirinya sendiri. Maka dimaklumkan kepada Nabi SAW perkara tersebut. Baginda bersabda, Allahu Akbar, Allahu Akbar, faqal, maka Nabi bersabda, Allahu Akbar, ashhadu, aku bersaksi bahawa aku adalah hamba dan utusan Allah. Summa amara Bilala, Nabi perintahkan Bilal untuk menyeru di kalangan para sahabat, tidak akan masuk syurga kecuali seseorang yang benar-benar Islam. Maka lihat pada nombor 1 bawah sekali, fihi tambih, pada hadis ini sebenarnya adalah amaran bahawa adalah pada waktu itu peringatan bahawa orang tersebut daripada awal bukanlah Islam. Bukanlah maksudnya bila dia bunuh dirinya sendiri terkeluar daripada Islam. Kita dah sepakat sebut beberapa kali, dosa besar tidak menjadikan seseorang itu terkeluar daripada Islam kecuali dosa syirik. Terus, wa innallah, dan sesungguhnya Allah kadang-kala membantu agamanya ini birrajulil fajir, hatta dengan seorang pendosa besar sekalipun. Maka daripada sini nampak orang tersebut tidak keluar daripada Islam. Terus riwayat 307. As-Sa'idi. Terus, baginda Nabi SAW telah bertemu di medan perang, wal musyrikun, bersama dengan orang-orang musyrik. Faqatatalu, maka telah berlakulah peperangan. Maka bila dah selesai perang, sebab perang dulu dia untuk tempoh yang tertentu je, mereka tak adalah berperang pada waktu malam sebab gelap. Falamma mala Rasulullah, bila Nabi telah balik ke kemah baginda, wa malal akharun, dan orang-orang yang lain pun telah balik ke kemah mereka. Namun
Kata perawi Sahal bin Sa'ad, wa fi ashabi Rasulillah, namun dalam kalangan sahabat Nabi rajulun, ada seorang lelaki, la yad'u lahum, tidaklah dia meninggalkan syadzatan, seorang pun, illa taba'aha, kecuali dia akan mencari orang tersebut. Maksudnya nampak peluang untuk bunuh, maka dia akan pada waktu itu bunuh musuh-musuh tersebut. Maksudnya dahsyat, berani. Apakah maksud syadzah? Lihat kepada baris yang ke, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, baris yang kedua, 4, 6, 7 daripada bawah. Apakah maksud syadzah? Baris bawah dia, ai annahu la yada'u ahadan ala tariqil mubalaghah, dia tidak melepaskan sesiapa pun. Pada waktu itu semua orang pada waktu itu kalaulah dijumpa, dia akan pancung, dia akan bunuh daripada kalangan musuh. Maka maksud syadzah adalah seorang pun. Lalu siapakah nama orang ini? Baris bawah dia. Maka nama dia adalah ismuhu Quzman. Namanya adalah Quzman. Maka Quzman ini dia telah berperang dengan dahsyat. Tak ada seorang pun yang terlepas daripada dia. Yadribuha, dia akan penggal orang tersebut dengan leher dia. Dia akan penggal orang tersebut dengan pedang dia. Faqalu, maka para sahabat kongsikan cerita ni pada Nabi. Ma ajza'a minna, tidak ada di antara kami pada hari ini ajza'a, yang boleh melawan seseorang pun seperti mana Fulan bin Fulan telah buat. Dahsyat wahai Rasulullah, dia telah berperang dengan berani. Maka bila Nabi dengar, Nabi bersabda, huwa min ahlin nar, dia adalah penghuni neraka. Maksudnya bila para sahabat cerita, baru Nabi kongsikan bahawa sebenarnya dia adalah ahli neraka. Faqala rajulun minal qaum, maka seorang sahabat daripada kalangan orang ramai berkata, ana sahibuhu abada, maka aku akan mengekorinya selama-lama. Nak tengok kenapa Nabi kata dia ahli neraka. Minta maaf. Okey. Maka orang ni kata, aku akan ikut dia. Maka berkata sahabat ini, fakhara jamaah, maka dia pun keluar ke mana Quzman pergi, dia ikut. Kullama waqafa ma'ah, bila Quzman berhenti rehat, dia pun berhenti. Wa idza asra'a, bila Quzman bergerak laju, maka dia pun bergerak laju. Dia ikut ke mana Quzman pergi. Nak tengok kenapa orang ini Nabi SAW sebut adalah daripada kalangan ahli neraka. Terima kasih banyak-banyak Umi Abi. Terima kasih banyak-banyak Zen 1414. Terima kasih banyak sahabat-sahabat semua. Maka fajurihar rajul, maka Quzman yang tadi berani, yang Nabi sebut dia adalah ahli neraka, maka Quzman ini telah cedera. Jurhan syadidah, cedera parah. Fasta'jalal maut, maka dia telah menyegerakan kematian. Bagaimana? Dia bunuh dirinya sendiri. Bagaimanakah dia bunuh dirinya sendiri? Fawada'a sayfah, maka dia telah meletakkan pedangnya pada tanah. Wa zubabahu, dan hujung pedangnya baina sadiyai, pada dada dia. Summa tahamala, kemudian dia telah tolak badannya supaya tertusuk pada pedang. Faqatala nafsah, maka dia telah bunuh dirinya sendiri. Fakhrajar rajul, maka sahabat yang pergi ikut tadi, yang tertanya-tanya kenapa Nabi kata dia ahli neraka, telah terus pergi jumpa dengan Nabi SAW. Maka berkata, asyhadu, aku bersaksi bahawa sesungguhnya kamu adalah utusan Allah. Maka Nabi bertanya, kenapa begitu? Maka sahabat ini berkata, lelaki yang tadi tuan ceritakan bahawa dia daripada kalangan ahli neraka, fa'adhaman nas, maka orang ramai mula merasa berat. Macam mana prajurit tentera yang berani boleh daripada kalangan ahli neraka? Maka aku pun berkata kepada diriku, aku akan ikut ke mana Quzman pergi. Maka aku telah keluar pada waktu itu bersama dengannya, sehinggalah dia telah terluka parah wahai Rasulullah. Fasta'jalal maut, maka dia telah minta untuk disegerakan kematian. Bagaimana? Dengan dia bunuh dirinya sendiri. Fawada'a nasla sayfih, maka dia telah meletakkan pemegang pedang di tanah.
wa dubabahu, dan bahagian tajam pedang pada waktu itu pada dadanya. Summa tahamala, kemudian dia akan tolak dia telah tolak badannya pada pedang tadi. Faqatala nafsah, lalu dia telah membunuh dirinya sendiri. Maka Nabi SAW bersabda, innar rajul, sesungguhnya seseorang itu beramal dengan amalan ahli syurga pada apa yang jelas pada pandangan manusia. Manusia nampak, oh dia ni buat amalan ahli syurga, bagus, dahsyat, hebat dan sebagainya. Tapi di sisi Allah, dia adalah ahli neraka. Sebab pada waktu itu ada kesalahan-kesalahan yang dia buat, dan mungkin pada waktu itu dia tidak bertaubat dan tidak berhenti daripadanya. Wa innar rajul, dan sesungguhnya ada seorang lelaki yang kadang-kala zahirnya nampak beramal dengan amalan ahli neraka, namun sabda Nabi, wa huwa min ahli jannah, sebenarnya dia adalah ahli syurga. Jelas ke jelas? Jelas. 308 terus. Maka sesungguhnya ada seorang lelaki pada zaman sebelum kamu telah keluar baginya nanah. Dia luka sehingga membawa kepada nanah dan sakit. Falamma azathu, maka apabila telah menyakitkannya pada waktu itu nanah tadi, intaza'a sahman, dia pun telah mengeluarkan satu anak panah min kinanatih, daripada bekas anak panahnya, fanaka'aha, dan pada waktu itu dia telah mencocok dirinya, menikam dirinya. Falam yarqa, maka tidak berhenti darahnya sehingga meninggal dunia. Maka sabda Nabi, Allah telah berfirman, qad haramtu alaihi jannah, aku haramkan ke atasnya syurga. Thumma madda yadahu ilal masjid, kemudian baginda Nabi SAW, kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Hasan berkata radhiyallahu ta'ala anhu, bahawa menunjukkan kepada masjid, demi Allah, laqad haddatsani bihadzal hadis, telah menceritakan kepadaku hadis ini Jundub radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW di masjid ini. Riwayat 309, teruskan. Baca sampai habis. Lihat kepada fiqhul hadis baris yang ke-6 daripada atas. Maka apakah pengajaran yang kita boleh ambil? Kita ambil beberapa. Yang pertama, betapa tegasnya pengharaman membunuh diri sendiri. Yang kedua, larangan untuk menggunakan sumpah palsu sebagai sesuatu perkara untuk beroleh sesuatu bayaran daripada manusia. Yang ketiga, bersumpah pada waktu itu dengan sumpah yang bukan Islam, seperti Yahudi, Nasrani, Lat Uzza dan sebagainya. Seterusnya, menerangkan bahawa nazar tidak sah apabila perkara tersebut tidak dimiliki, dan seumpamanya. Bab yang ke-48 berkenaan tentang ghulul, yang ini kita sambung jam 11 nanti insya-Allah. Terima kasih semua, jumpa lagi.